Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia rahmat dan kasih sayang Allah, kita berhimpun pada hari ini di tanggal 2 Muharram 1442 Hijri. Masih lagi kita menyambut tahun baru Hijri, dan semoga mudah-mudahan dengan perubahan tahun yang baru ini kita bertambah-tambah lagi azam kita, iaitulah dengan melakukan kebaikan, menambah-nambah amal ibadat kita, dan memperbarui segala apa yang kurang dari segi amalan kita. Dan mudah-mudahan kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehinggalah akhir kalam kita dapat mengucap kalimah la ilaha illallah sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa akhir kalamnya dia sempat mengucap kalimah la ilaha illallah, maka masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati pengurusi surau, iaitu Al-Fadil Tuan Imam Marzuki, sahabat saya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang pertama dalam siri satu program yang kita panggil Sambutan Ma'al Hijrah, yang saya undang khas. Saya, sebelum kita pergi lebih jauh, eloklah kita perkenalkan diri dulu, ya. Kata orang, kalau tak kenal maka tak kenal. Betul-betul tak kenal. Saya Muhammad Rafiuddin bin Zainal Rashid. Di tempat saya dipanggil Ustaz Rafi Zainal. Ada belakang pula nama dia, Ustaz Rafi Zainal Undertaker. Apa sebab Undertaker? Nanti kita sentuh sikit kalau sempat. Saya merupakan pengurusi eksekutif Pertubuhan Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia, satu NGO peringkat kebangsaan, yang mana nama pun dah tahulah, tentulah pengurusan jenazah, baik di dalam ataupun di luar negara. Juga merupakan mudir Mahtafiz Kemahiran Nur Fatah di Taman Melawati Ulu Kelang, dan juga merupakan pegawai bebas di bawah Majlis Dakwah Negara, meletak di Gombak, berasal daripada Kuala Pilah Negeri Sembilan. Kau tak keluar bahasa kampung, tu biasalah tu kan. Syok ceramah memang tak keluar, ya. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit tentang diri saya, yang mana tak seberapa ni. Jadi kita nak bincangkan pada malam ini ialah bagaimana tentang konsep hijrah. Hijrah yang sebenar-benarnya. Kalau semua sedia maklum tuan-tuan dan puan-puan, hijrah ini benda yang kita semua tahu, perpindahan Nabi SAW dari kota Mekah ke kota Madinah bersama dengan umat Islam ketika itu. Kata hijrah ataupun perkataan hijrah dari segi bahasanya ialah meninggalkan, maknanya tinggalkan satu tempat ataupun menjauhkan diri daripada sesuatu dan berpindah tempat. Maknanya hijrah tu perpindahan satu tempat ke satu tempat yang lain, ya. Dalam konteks sejarah pula ni kita cerita tentang maksud dan juga istilah je. Hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat baginda dari Mekah ke Madinah dengan tujuan nak pertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Hijrah ni satu peristiwa yang besar, tuan-tuan. Kalau seandainya tidak berlaku hijrah, tuan-tuan, Islam tak sampai kepada kita, ya. Mungkin Rasulullah SAW akan dibunuh, umat-umat Islam ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW pun akan dibunuh. Maka kita tak sampai Islam tu. Maka pentingnya hijrah Rasulullah ini
untuk berhijrah, untuk menegakkan syiar Islam, dan juga demi kerana akidah. Kalau tidak, tak sampai pada kita, mungkin tak bertemu kita hari ini, tuan-tuan ya. Tengok mana-mana tempat pun, tuan-tuan, di rumah ataupun di taman ataupun di rumah macam tuan-tuan, rumah apartmen ni, ataupun di kondo ke mana-mana tempat, mesti kena ada surau. Contohnya ni surau kan, sebab surau ni tempat komuniti, tempat orang berkumpul, tempat nak menyampaikan maklumat, tempat nak menyampaikan ilmu dan sebagainya. Kalau satu tempat tu tak ada surau, tuan-tuan ya, ada satu tempat tu saya pergi, tak ada surau, dia nak buat ceramah kat mana? Dekat parking lot tu. Dia letaklah, dia kata memang kalau ada ceramah, dia pagi-pagi pakat-pakat jiran buat kat sini. Sedih, sebab bila tak ada surau, komuniti tak dapat berkumpul. Mungkinlah ada masjid atau surau di luar, tapi orang tak kenal. Kita duduk kat kawasan Lembah Kelang, kawasan Bandan, tuan-tuan kan. Kita tak macam kampung kan. Kita keluar pagi, balik petang, kadang-kadang malam baru balik. Bila nak berjumpa jiran tetangga, entah jiran sebelah kenal ke tidak kan. Nak pula kalau jenis lift tu, dia mesti akses kat tingkat dia je. Sini boleh akses semua tingkat? Boleh ya? Setengah tempat tak boleh. Kalau dia duduk tingkat 15 saja lift dia. Lepas tu dia tak boleh pergi tingkat 14, tak boleh tingkat 13. Maknanya kat sini betapa complicatednya dia. Bila duduk kat dalam bandar raya ni, dah lah tak dapat nak berjiran, nak tegur siapa pun tak boleh, nak berjumpa pun tak boleh. Jadi surau inilah salah satu tempat untuk kita bersua kenal. Maka tuan-tuan, kita kena imarahkan surau kita ni sama-sama. Kalau bukan kita, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan imarahkan? Jadi balik kepada tadi konsep hijrah, tuan-tuan ya. Hijrah yang saya nak ceritakan hari ini bukanlah hijrah tentang Rasulullah dan juga para sahabat daripada Mekah ke Yathrib atau Madinah. Ini semua sudah sering maklum. Tuan-tuan tahulah cerita tu kan. Tapi hari ini kita nak perhalusi maksud hijrah yang sebenarnya dalam hakikat diri kita. Yang sebenarnya, iaitulah perjalanan roh kita ini. Perjalanan roh kita ini daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya, sebenarnya tuan-tuan, kita ni semua ni dalam keadaan berhijrah. Hijrah daripada mana? Daripada syurga menuju ke syurga kembali. Kita asal daripada syurga, tuan-tuan ya. Nak kembali kepada syurga balik. Perjalanan roh kita ini, tuan-tuan, kalau kita cerita pasal sejarahnya, mula-mula sekali kita ini merupakan alam roh. Tempat pertama kita. Mana? Alam roh ini dikumpulkan seluruh manusia, jin, dikumpulkan semua. Ketika itulah waktu mana dalam keadaan manusia ini dikumpulkan, Allah Ta'ala berkata pada para malaikat yang mulia. Ini saya ringkaskan, tuan-tuan ya. Nak pergi kepada maksud awal, maksud kita kepada hijrah ni. Aku akan ciptakan manusia untuk mendiami dunia ini, katanya. Allah menciptakan manusia untuk mendiami dunia yang kita sedang duduk ini. Lalu berlaku perbicaraan Allah dengan para malaikat. Wahai Allah, kata malaikat, adakah engkau nak mencipta satu makhluk yang akan buat kerosakan di muka bumi ini? Malaikat cuba nak bertanya kepada Allah. Bukan bermaksud malaikat itu kurang adab pada Allah, tapi adalah salah satu kaedah untuk tahu apa sebab kita ni diwujudkan. Adakah kau nak cipta satu makhluk yang akan buat kerosakan di muka bumi ini? Lalu kata Allah Ta'ala, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Itu saja jawapannya. Maknanya kat sini, kenapa persoalan yang pertama, kenapa malaikat kata kamu nak cipta satu makhluk yang akan buat kerosakan dekat muka bumi ni? Mana malaikat ni tahu kita ni akan buat kerosakan? Daripada mana tahu kan? Pendapat yang pertama mengatakan wallahu alam, Allah saja yang tahu. Yang kedua mengatakan malaikat ini dia telah melihat bagaimana kehancuran umat terdahulu, yakni sebelum manusia ini ada bangsa lain yang duduk dekat atas muka bumi ini, iaitu bangsa jin dan juga makhluk-makhluk yang mana kita sekarang tak nampak. Maka kerosakan ini berlaku bila mereka ni berpuak-puak, duduk ataupun saling berperang, bergaduh dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan penduduk langit untuk menghapuskan penduduk bumi, yaknilah makhluk-makhluk yang buat kerosakan tu. Siapa ketuanya ketika itu? Azazil. Azazil siapa? Ketua para malaikat yang memang diciptakan daripada api. Iblis lah. Namanya Azazil. Lalu bila diperintahkan, maka Azazil ni seorang yang kuat ibadahnya. Dia seorang taat. Dia seorang yang sangat patuh kepada Allah Ta'ala. Lalu dia pun pergi
mengetuai panglima perang, penduduk langit menyerang penduduk bumi, menghapuskan, kata Allah, kecuali jangan kau serang mereka yang lari ke gua, mereka yang lari ke bersembunyi di hutan, mereka yang melari bersembunyi di laut. Maka dihapuskan semua, tinggallah saki-baki jin ini yang kita tahu di kawasan-kawasan hutan, kawasan laut, ini tempat-tempat mereka. Makna ditinggalkan saki-baki. Lalu nak pendekkan cerita lagi, si Azazil pun mula bongkak kerana dia berjaya menjadi ketua panglima yang boleh mengalahkan musuh-musuh Allah tadi. Dan mulalah ketika itu tiba-tiba Allah kata, bangsa-bangsa yang telah dilaknat ni semua dah hapus, aku nak jadikan manusia pula nak duduk sini. Mula-mula malaikat bantah. Bila Allah kata, aku tahu apa yang kau tak tahu. Lalu malaikat pun berkata, ya Rabb, bukankah manusia ni ramai sangat? Di alam roh tu dilihatkan ramai manusia ni ramai sangat. Mana mungkin ramai manusia ni nak masuk ke dalam tempat yang kecil ni, yang ni dunia ni kecil, tak mampu. Lalu apa kata Allah? Aku akan ciptakan satu makhluk yang bernama Al-Maut, iaitulah kematian. Maka disitulah setiap yang hidup pasti akan ada mati, kerana kematian itu sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini satu surah yang biasa kita baca tiap-tiap malam sebelum tidur. Surah Al-Mulk kena baca setiap malam sebelum tidur. Kerana inilah salah satu cahaya dan yang membantu kita di dalam kubur nanti. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji. Makna siapa dia? Allah yang mentakdirkan adanya mati dan hidupmu. Mati dan hidupmu. Kenapa dimulakan perkataan mati dulu, kemudian hidup? Bermaksud ialah al-maut itu diciptakan kita. Adanya mati dan kita dihidupkan di dunia ini. Itulah perumpamaannya untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Tujuan dia cipta kita kat dunia ni untuk apa? Pertama, ujian. Memang kita takkan lepas daripada ujian. Ya, dan menzahirkan keadaan kamu. Nak tengok kita ni degil ke taat pada Allah Ta'ala. Inilah bentuk Allah. Siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya? Dan dia maha kuasa membalas amal kamu, dan lagi maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Makna tuan-tuan, Allah ciptakan kita ni nak tengok amalan kita, dan dia boleh ancam kita dengan kuasa dia, yakni azab kita. Dan dalam masa sama juga, ayat yang sama juga Allah sebut, Allah juga ada sifat Al-Ghafur, pengampun. Di sini kita nak kaitkan tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala ni ciptakan kita. Kenapa Allah ciptakan kita? Nak suruh kita buat amal. Dah buat amal dah. Lalu apa dapat? Allah akan bagi ganjaran yang setimpal. Lalu siapa yang tak buat amalan macam mana? Lalu Allah akan bagi balasan. Ancam dia dengan azab. Tapi di situ juga ada keampunan Allah. Maknanya Allah ini, kalau dia boleh balas manusia, boleh azab macam-macam sekalipun, di sisi yang lain Allah juga boleh mengampunkan. Baik tuan-tuan, hijrah kita yang pertama di alam roh mula-mula cipta. Dikumpulkan makhluk, lalu kita pun singgah ke, berhijrah ke tempat yang kedua. Perjalanan kita yang kedua itulah di dalam rahim ibu kita. Iaitulah alam rahim. Alam rahim tuan-tuan, kita duduk dalam perut mak kita. Setelah usia kandungan mak kita lebih kurang 4 bulan, ditiup roh. Allah datangkan kita ni seorang demi seorang, turunkan kita ni, makhluk yang ramai dalam alam roh tu diturunkan. Maka kita pun duduk dalam alam rahim. Alam rahim ni tuan-tuan, kita bernafas dalam air tuan-tuan. Tu air ketuban mak kita tu. Kan manusia ni kan bernafas dalam air. Bagaimana di dalam air tiba-tiba lahir udara. Dalam kubur apa? Zikrullah. Kita bernafas melalui zikrullah. Apa zikir kita kat dunia ni, maka itulah yang akan menjadi nafas kita, kehidupan kita di dalam kubur nanti. Maka dalam kubur, dalam rahim mak kita, duduk senyap-senyap, selesa. Kita tak tahulah, tak ingat kan? Ada orang ingat lagi macam mana pengalaman dia dalam perut mak dia? Tak ingat kan tuan-tuan? Memang tak ingat. Alam roh apatah lagi. Ni dalam perut mak kita pun tak ingat. Duduk tok-tok kat dalam tu kan. Tiba-tiba satu masa kita pun dikeluarkan daripada alam rahim. Rahim ni apa? Penyayangnya Allah. Sifat Ar-Rahim, penyayang. Maka dilahirkan kita. Pemurahnya Allah Ta'ala dan penyayangnya Allah Ta'ala, dilahirkan kita
makna kata melalui ibu kita dilahirkan kita ke dunia ini, pindah daripada satu alam ke alam yang baru, alam dunia yang kita duduk sekarang ni. Ini alam dunia. Alam dunia inilah tuan-tuan, bila lahir je kebanyakannya baby yang baru lahir ni, macam mana dia? Dia tergelak ke? Tak kan? Dia menangis. Kenapa baby menangis? Persoalan. Kenapa baby lahir menangis? Sebab dia terkejut. Sebab dia rasa lain. Berada di satu alam yang lain daripada alam yang dia duduk kat dalam perut mak dia. Dalam perut, elok-elok tidur, makan tak payah kacau, minum tak payah kacau orang lain. Dia duduk je, tak payah buka mulut. Makanan tu masuk ke dalam pusat dia terus, dia kenyang. Tiba-tiba dipaksa keluar. Menangis dia, seolah-olah dia tak sanggup duduk kat dunia ni. Menangis, tolonglah, aku nak kembali ke dalam perut mak aku, kata. Aku tak selesa duduk ni, tempat apa ni, aku tak nak, tuan-tuan. Maka dia akan menangis. Lama kelamaan, bayi itu bila dia melihat, matanya melihat, telinganya mula mendengar, melihat sekeliling, tengok wajah ibunya, ayahnya, tengok alam ini, maka bayi yang menangis tadi akan mula ketawa, seronok, dan dia berkata, aku tak nak kembali dah ke dalam perut mak aku. Perut mak aku ni gelap, tak ada apa-apa pun. Di sini aku boleh buat macam-macam. Aku boleh pegang, aku boleh makan, aku boleh melihat, dan segala-galanya. Itulah kita, tuan-tuan. Kita menjalani kehidupan ini setelah kita melalui alam yang kedua tadi, alam rahim. Di dalam alam dunia inilah kita diuji yang selayaknya. Allah uji kita dengan macam-macam ujian, yakni bagaimana kita beramal dengannya ataupun kita meninggalkan maksiat dia. Itu ujian Allah. Ujian Allah nak tengok amalan kita. Yang kedua, nak tengok bagaimana kita meninggalkan larangan dia. Sebab tu Allah datangkan benda-benda yang haram juga. Kan? Setiap yang baik mesti ada kawan yang buruk. Kan? Kahwin, kawan dia apa? Zina. Maknanya gitulah. Nak pilih mana? Allah suruh pilih kahwin ataupun zina. Kan? Air yang halal ataupun arak. Apa lagi? Kerja, rezeki, cari yang baik ataupun cari rezeki yang buruk. Haram. Halal, haram. Makanan yang baik ataupun makanan yang haram. Khinzir. Kenapa orang cerita khinzir? Untuk bezakan mana yang baik, mana yang haram. Banyak benda yang Allah tak jadikan nak tengok kita ni ikut ataupun tidak. Kan? Kemudian kesudahannya, tuan-tuan, setelah kita melalui dunia ini, ada manusia yang hidupnya panjang. Ada manusia yang hidupnya separuh. Ada yang baru lahir terus meninggal. Sebab mati ni tidak bersyarat. Kan? Saya dalam bidang pengurusan jenazah, tuan-tuan. Saya baru lagi dalam 16 tahun pengurusan jenazah. Berbagai-bagai jenis jenazah yang kita lihat. Dari sekecil-kecil janin yang baru lahir, besar kelingking ni, sampailah orang tua. Daripada sempurna-sempurna mayat yang rupa elok, sampai yang hancur, reput tulang dan sebagainya. Daripada yang sihat mati, sampailah penyakit-penyakit yang kronik, HIV, AIDS, termasuklah COVID-19 dan sebagainya. Ini semua telah dilalui. Kan? Maka melihat macam-macam keadaan ini mengatakan bahawa mati ini bukan kerana usia tua atau muda. Ramai orang tua yang tentu akan meninggal. Dan tak kurang juga yang muda, ramai yang meninggal. Saya, tuan-tuan, merupakan panel pengurusan jenazah Hospital Serdang ni. Dekat dengan tuan-tuan kan, sini. Hospital Serdang ke kawasan ni. Kalau hari Minggu macam cuti ni, memang setiap minggu adalah kematian. Aksiden, kemalangan, budak naik motor, mati. Ada dalam cungap-cungap. Ada yang sempat bawa ke hospital, nazak gini, kan? Ada yang masih lupa. Makna kata dia dalam keadaan nazak tu kita selalu ingat Allah. Dia tak nak sebut. Tapi sebut rokok, nak tu dia. Ada kan? Putus dah kaki dia. Bawa ke hospital. Kita tengok pun ngeri, ya Allah, teruk kaki dah putus. Nak air? Tak nak kan? Dia tak rokok bang, rokok. Suria sebatang. Ya Allah, kau ni biar betul kan? Saku apa yang kau ambil ni? Kagak kan? Teruk jadinya kan? Dia nak kan? Orang bagilah. Kenapa manusia macam tu? Sebab memang Allah jadikan manusia ni, kulit manusia ni, bila mana berlakunya potong habis, automatik darah akan berhenti. Dia macam cut. Cuba tuan-tuan balik ni. Janganlah kan. Kenapa Islam tu datangkan hukuman hudud, antaranya potong tangan. Kan? Hudud ni hak Allah ya. Bila mencuri, potong tangannya.
Nampak kejam kan, nampak zalim, kita dengar pun takut. Tapi ini adalah ketetapan Allah, hudud, maknanya ketetapan Allah. Allah yang datangkan, mesti ada hikmah dia. Sebab bila potong, kita nampak zalim, nampak kejam, nampak macam takut. Tapi orang yang kena tu, dia cuma terkejut je. Kemudian dia relax, tak ada apa. Sebab bila dia potong, dia terus otak kita, darah tu berhenti mengalir, dia akan bagi isyarat pada otak, stop, maknanya stop, tidak ada pengaliran. Mungkin darah mengancut-ancut, tapi sekejap je, maka kita akan steady balik. Tapi cuba kalau kita buat perlahan-lahan, hirisan kita menjerit tuan-tuan. Sebab urat kita ni potong sikit-sikit. Kulit kita ni ada 3 lapis. Lapisan kulit yang luar ni, lapisan dalam ni yang balut daging kita, kemudian lapisan yang balut tulang kita. 3 lapis ni, 3 lapis. Kalau kita hiris sikit-sikit, ya Allah, sakit, kemudian mati sebab darah keluar tak henti. Ini maknanya ialah penciptaan Allah Ta'ala tu dah kompleks dah kan. Berbalik kepada tadi tuan-tuan, jauh sangat perginya kan. Tentang kematian tadi saya cerita, tidak kira usia tua atau muda, tidak kira harta banyak atau sikit. Ada orang kaya, dia pergi hospital. Tuan-tuan kalau tuan-tuan biasa ke hospital swasta kan, hospital swasta ni, kenapa kematian kurang kat hospital swasta? Ada doktor tak sini? Tak ada. Kenapa hospital swasta kurang kematian? Bagus hospital swasta ni kan, dia ubat dia bagus. Hospital kerajaan, tengoklah berapa ramai mati kan. Setiap hari ada kematian. Saya pergi tugas kat hospital sedang ni pun tahulah. Sebab hospital swasta ni tempat orang nak berehat, orang yang berduit berehat. Agak-agak dah nak mati dah ni, tak boleh dapat dah ni, cik, saya referkan kepada hospital lain, yang ni kerajaan. Pergilah sampai kerajaan meninggal kan. Ataupun saya rasa baik bawa balik, sebab nak jaga image. Ni benda dalaman lah. Tapi itulah maksudnya orang yang berduit, dia ada duit macam mana sekalipun, harta banyak, boleh beli macam-macam. Jantung dah lemah, tukar jantung bateri kan, boleh lagi kan, hidup 100 tahun ada juga 100 lebih tahun hidup sebab jantung bateri. Tapi kesudahannya mati juga kan. Tidak kira harta banyak ataupun sikit. Orang tak ada duit, miskin, tak ada duit, tak ada apa, tapi sampai masa dia hidup panjang lagi lama daripada orang yang kaya tadi pun boleh jadi juga. Bukan kerana harta banyak atau sikit. Mati ni bukan kerana kita sihat ataupun sakit. Berapa ramai orang yang saya tengok kat hospital, dia tiara ayah dia setiap hari. Ayah dia sakit kanser tahap 4. Orang tengok macam dah tak ada harapan dah, tapi masih duduk dalam hospital tu. Setiap hari ulang-alik. Satu hari tu dapat info daripada waris dia, ada berlaku kematian. Inna lillahi raji'un. Sampai juga ajal dia, kita katakan. Sampai juga ajal ayah dia ni. Bukan ayah, habis siapa? Abang saya meninggal. Abang dia meninggal. Terkejut kita, kenapa meninggal pula? Aksiden boleh jadi tuan-tuan ya. Kemalangan, banyak asbab, darah tinggi. Ini zaman akhir zaman, ramai orang yang mati mengejut, tak ada sebab. Kalau dulu kita tengok mati mengejut tak ada sebab, kita takdir Allah. Tapi sekarang mesti ada sebab. Postmortem lah. Postmortem baru nampak, kerana sakit jantung, serangan jantung. Mungkin kerana darah tinggi. Mungkin kerana pembuluh darah pecah. Ini semua asbab-asbab. Mesti ada sebab kematian ini kan. Kemudian mati ini juga bukan kerana kita ini pangkat tinggi ataupun pangkat rendah. Engkau kuli ke, engkau ni orang biasa saja ke, kerja kerani ke, ataupun engkau ni seorang yang besar, pengarah syarikat ke, ataupun kementerian ke, ataupun orang bahagian kesultanan dan sebagainya pun tetap akan mati. Ya? Dan mati ini bukan kerana kita bersedia ataupun tidak. Bersedia mati tuan-tuan. Ni yang duduk dalam surau ni, semua bersedia nak mati. Ya, sebab apa? Buktinya datang ke surau bukan. Kenapa datang surau? Nak beramal, nak dengar kuliah malam ni. Maknanya kenapa? Untuk akhirat, bersedia untuk mati. Ada di luar sana, dia bersedia juga, tapi mungkin lalai dan sebagainya, tak bersedia, maka akan mati juga. Bukan kerana bersedia ataupun tidak. Ramai orang pulun habislah sujud semayang apa semua, hidup sampai 90 tahun, 100 tahun. Ada orang yang lalai, muda lagi, kita enjoy dulu kan, sampai waktunya tuan-tuan ya. Tak lambat sedetik, tak cepat walaupun sesaat, itulah kematian.
Bila sampai di dunia ini tuan-tuan, kita diuji. Allah melihat bagaimana perilaku kita, baik buruk kita. Setiap benda yang kita buat, zahir dan batin, semuanya yang kita buat ini, semuanya Allah Ta'ala tengok dan lihat dan akan bicarakan semula. Sampailah satu tahap, kita pindah ke alam yang keempat, iaitulah alam barzah. Alam barzah tuan-tuan, iaitulah benda yang sangat-sangat kita takut, yang kita rasa kita boleh lari daripada dia, yang kita rasa jauh lagi. Berapa ramai malam ni yang fikir, termasuk saya, lepas ni kalau keluar aku mati kot. Tak ada tuan-tuan kan. Saya sendiri pun tak fikir. Sebab kita fikir besok nak buat apa. Kebanyakan daripada kita akan fikir besok apa rencana kita. Besok hari Jumaat ni, nak sembahyang kat masjid ni dah daftar belum? Kita fikir macam tu. Besok hari Jumaat ni kan, nak settlekan kerja-kerja kat pejabat, tak settle lagi. Besok hari Jumaat ni cuti sekolah, nak bawa anak keluar berjalan-jalan. Semua merencana untuk hari esok. Sedangkan dia tak tahu sama ada malam ni dia hidup ke tidak. Tak tahu tuan-tuan. Kalau aku mati malam ni macam mana? Saya pernah berjumpa tuan-tuan dengan satu banduan akhir. Banduan akhir siapa? Orang yang nak kena gantung. Kan? Kalau kita tengok orang yang nak kena gantung ni, macam mana keadaan dia? Bila dibicarakan oleh mahkamah, hari dia jatuh hukuman, kamu dijatuhkan hukuman mati mandatori. Jatuhnya tukul tu. Maka waktu itu dia akan, dunia ni tak ada apa-apa dah bagi dia. Kosong. Dia fikir apa? Mati. Dan dia akan dibiarkan setelah berapa tempoh, dan dia akan dimaklumkan. Masa contohnya kalau dia orang Islam mesti akan jatuh hukuman hari Jumaat. Hari Jumaat sebelum subuh. Dia akan dimaklumkan sehari sebelum. Cik, esok pagi sebelum subuh encik akan dijatuhkan hukuman mati. Berderah jantung dia. Waktu tu dia boleh diberi pilihan nak makan apa. Nak makan apa? Cik boleh pilih makanan, harganya jangan lebih daripada RM7.5. Beli tu apa, nak makan apa makanlah, tapi bajet dia RM6.5 ke RM7.5, macam tu lah lebih kurang. RM6.5 kot. Apa guna nak makan RM6.5? KFC set A pun rasa RM11 dah. Nak makan KFC ras ketul tak boleh. KFC pun dah RM11 dah satu set tu. Apa RM6.5? Tuan-tuan ingat dia nak makan, dia kena RM6.5 tu. Saya minat char kway teow lah. Kan? Boleh char kway teow? Tak ada tuan-tuan. Waktu tu dia nak mati, dia tak fikir dah pasal makanan. Nak makan apa-apa tak? Dia geleng kepala. Mulut pun tak nak cakap apa-apa. Geleng kepala. Memang rata-ratanya itulah minta dia. Tak nak. Apa dia buat sepanjang malam tu? Dia tidur ke? Rasa-rasa dia tidur ke? Tak tidur tuan-tuan. Sejadah tu lah bantal dia. Sembayang kan. Sebab dia tahu besok hari akhir dia. Kerana dia bersedia. Kerana dia tahu besok akhirnya. Kita tuan-tuan, bersedia tak kita? Tak bersedia. Sebab kita tak tahu. Rupa-rupanya kita ingat besok dia kena gantung. Rupanya malam ni juga kita yang mati dulu. Ini semua adalah rahsia Allah. Benda yang Allah takkan bagi tahu siapa pun. 4 perkara. Apa dia? Tarikh kematian kita. Seorang pun tak tahu. Tarikh mati tak tahu. Kan? Ada sini tahu. Saya tahu tarikh mati saya. Tarikh mati lesen. Kan? Lesen kereta kita tahulah kan tarikh mati kan. Ada kira macam tu. Roti Gardenia kita beli tu pun tahu tarikh expired dia. Kereta kita pun tahu tarikh rotek mati. Semua tahu. Tapi kita, nyawa kita tak tahu tarikh mati bila. Yang kedua, bagaimana kita mati. Ada orang tahu? Aku ni besok mati, menghadap perangai kau je aku boleh mati kan. Ingatkan macam tu kan? Tak, belum tentu lagi kan. Allah Ta'ala rahsiakan yang ketiga. Di mana kita mati? Tak tahu tuan-tuan. Duduk lama-lama dekat bandar Seri Putra ke Mahkota? Putra, saya keliru dua tu. Bandar Seri Putra lama duduk. Inilah tempat sampai ayat-ayat. Supaya dia keluar, pergi jalan-jalan sampai ke Terengganu ke apa Kelantan, meninggal kat situ. Ingat dia boleh meninggal kat sini, meninggal kat sana, tak ada siapa yang tahu. Maka Allah sembunyikan di mana kita mati. Dan yang seterusnya, Allah sembunyikan di mana kubur kita. Tak tahu tuan-tuan. Besok kalau mak mati, ke bumi kat sebelah kubur ayah kau ya. Tu wasiat mak kita. Kat mana kubur ayah? Nun jauh dekat sana Perlis contohnya. Mak duduk kat sana. Sekali mak meninggal kat mana? Kat KL rumah kita contohnya. Mak kata nak ke bumi kat kubur ayah. Tapi keadaan tak boleh pula PKP. Macam mana? Nak bawa balik jenazah susah. Waktu tu macam mana kita?
Di situlah kita pun tak tahu kita rencana nak kubur situ. Rupanya kubur kita di tempat yang lain. Maknanya begitulah keadaan dia. Dalam isu tadi tuan-tuan saya nak contoh sikit. Kalau orang tua kita wasiatkan nak ke bumi satu tempat, maka tidak wajib untuk kita tunaikan. Kalau kita berkemampuan, tunaikan. Kalau tak mampu, bukan satu kesalahan. Berdosalah aku sepanjang hayat. Kenapa? Mak minta ke bumi sebelah kubur ayah. Tapi anak-anak, adik-adik lain semua paksa kubur kat sini juga. Kita tak dikira berdosa ya, sebab wasiat yang orang daripada nama orang yang mati ni dia tidak terpakai setelah dia meninggal dunia. Termasuklah kalau wasiat harta ke apa tuan-tuan. Dia kata satu harta ni untuk si Polan. Nanti besok kalau ayah mati, tolong bahagi-bahagikan ya adik-adik. Dia wasiatkan kepada kita. Bukannya tukar nama lagi, wasiat saja dulu. Kalau tukar nama tu tentu dah milik kita. Wasiat, ni kau abang sulung, kau tolong bagi ke adik-adik kau sama rata. Ni wasiat ayah ni. Tiba meninggal, si abang kata, aku tak nak ikut wasiat ayah. Boleh tak? Boleh. Sebab dia boleh kembali kepada hukum faraid. Hukum faraid tu lagi kuat daripada wasiat tadi. Ya, ini cerita tentang bab wasiat tadi tuan-tuan. Maka dalam bab yang tadi kita cerita, setelah seorang itu meninggal dunia tuan-tuan, maka terputuslah segala alam dia. Tak fikir apa dah. Allah sembunyikan 4 perkara tadi, kita tak tahu. Bila meninggal dunia, semua orang terkejut. Berapa ramai yang terkejut hari ni? Kawan dia tiba-tiba meninggal malam ni. Dah meninggal. Pengurusi surau. Contoh. Pasal saya kenal dia je kan. Contoh. Baru semalam duduk semayang kita. Semua orang terkejut. Keluarga dia pun terkejut, tanya rumah dia, kenapa? Apa sebab ni? Tak tahu, terkejut. Tanya jiran dia, tanya kawan-kawan rapat. Apa sebab ni? Semua orang tak tahu dan orang terkejut. Berita pun sebar pada semua orang. Tuan-tuan, yang paling terkejut siapa? Si mati itu sendiri paling terkejut. Dia lagi terkejut. Aku dah mati kan? Kita ni tuan-tuan, bila kita mati, kita yang paling terkejut. Ya Rob, aku belum bersedia. Rabbirji'un, kata dia. Kembalikan aku ya Rabb. Keluarkan aku ya Rabb. Keluarkan aku daripada kematian ni. Aku nak hidup lagi. Aku nak hidup lagi. Kenapa nak hidup? Sebab aku nak beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan. Dia minta untuk hidup untuk kerjakan amal soleh benda yang dia dulu tinggalkan. Inilah kata-kata orang kafir. Orang kufur pada Allah. Ahli maksiat. Bila dia dah mati, dia minta Rabbirji'un, keluarkan aku ya Rabb. Aku nak kembali ya Allah. Untuk kembali buat apa? Untuk aku beramal soleh atas perkara yang dulu aku tinggalkan. Innahu kalimatun huwa qailuha, kata Allah Ta'ala. Sesungguhnya kata-kata kau itu kata-kata kosong. Tak ada guna lagi. Allah tak percaya kata kita lagi. Nak bagi masa? No way. Allah tak akan bagi sehinggalah kita dibangkitkan kelak, baru kita hidup balik. Masa tu penyesalan akan timbul. Orang yang baru meninggal dunia, dia tak sedar dia dah mati. Dia ingat dia sedang bermimpi. Mimpi ke aku ni kan? Tak apa, relax dulu. Cool kan? Ini bukan saya punya pengalaman tuan-tuan perumpamaan dia. Dia tak tahu. Sehinggalah dia dah masuk ke dalam lubang kubur yang sempit dan gelap itu, dalam keadaan takutnya tu tuan-tuan. Orang pun tinggalkan dia. Dia akan menangis, meratap. Sama ada dia orang beriman, beramal soleh, lebih-lebih lagi kalau dia ni ahli maksiat, orang yang berdosa. Menangis dia, ya Allah keluarkan aku, ya Allah aku tak sanggup duduk dalam ni, ya Allah aku nak duduk kat dunia balik. Begitulah perumpamaan baby. Bayi yang baru dilahirkan, dia menangis kerana terkejut dengan dunia ini, yang mana dia tak biasa, dia nak kembali ke perut mak dia. Tolong aku nak kembali ke perut mak aku. Tapi lama-lama setelah melihat cahaya, lihat wajah mak ayah dia, lihat tangan dia, dia rasa seronok dan dia rasa selesa dalam dunia ini. Ahli kubur pun begitu juga. Masuk dalam kubur, semua menangis ketakutan. Orang soleh ke orang beriman sekalipun menangis. Tiba-tiba Allah datangkan cahaya di dalam kuburnya. Allah jarakkan sejauh mata memandang, kuburnya luas. Maka dia didatangkan bau-bauan daripada syurga, dipakaikan pakaian daripada syurga, dihamparkan pemaidani daripada syurga, dia berehat sebagaimana pengantin baru. Maka ketika itulah dia berkata, dunia tak ada apa lagi bagi aku. Aku selesa duduk dalam ni. Siapa tu? Orang yang beriman dan beramal soleh tuan-tuan. Kita nak itulah hijrah kita dalam kubur. Masuk dalam kubur, kita tak fikir dah pasal anak bini. Tuan-tuan sekarang ni kita rasa cemburu kan?
Besok kalau abang meninggal, ayang jangan kahwin lain. Contoh kan. Bini pun pesan, besok kalau ayang meninggal, abang pun jangan kahwin lain kan. Dia fikir masing-masing cemburu kan. Belum meninggal lagi dah cemburu masing-masing. Tapi bila dalam kubur, dia tak heran dah. Kahwin-kahwinlah, aku dah selesa kat sini dah. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Ya? Anak-anak kita biarlah harta kita. Apa yang tinggal kat dunia ni, semuanya tak ada dah bagi kita. Kita kata ada perumpamaan Melayu sebut kan, rimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Kenapa rimau mati meninggalkan belang? Sebab kita tahu kalau harimau mati, belangnya boleh guna buat kapet, buat baju dan sebagainya. Tapi kalaulah manusia mati meninggalkan nama, kita fikir orang sebut nama dia kan. Ni surau ni yang usahakan dulu ni si Polan ni lah. Oh, dia ni memang suka bersedekah. Orang sebut. Oh, dia ni macam ni. Maknanya meninggalkan nama. Maknanya namanya ni masyhur, orang sebut. Itu hanya zahir, tuan-tuan. Secara nyatanya yang sebenar dia ialah bila kita mati, tuan-tuan, kita tinggalkan nama, ialah orang tak akan panggil nama kita dah. Kan? Ada orang panggil, tolong angkat Haji Karim tu, kita nak mandikan dia. Lain benar bunyi dia kan. Hajah Sabariah tu dah kapan belum? Lain kan. Orang tak panggil macam tu, tuan-tuan. Orang akan panggil jenazah pukul apa nak mandi. Arwah dah solatkan dah. Terus tukar nama title jenazah, terus sebut arwah. Tak ada dah panggil haji ke datuk ke, itu imam ke, ustaz ke, doktor ke, semua habis. Kan? Kerana kita mati meninggalkan nama, tak sebut dah masa tu ya. Maka dalam kubur orang yang beriman, ni berhenti ke apa ni? Terus ke kena stop? Arahan SOP wajib 5 minit. Wah, dia terus bagi 5 minit je. Main bola tahu sampai 9 minit 13 minit. Tak apalah ya, kita fikir SOP. Baik tuan-tuan, bila kita dah berpindah daripada alam kubur, kita akan duduk dalam tu, sama ada menjadi taman-taman syurga ataupun menjadi kawah-kawah api neraka. Wa iyazubillah min zalik. Perjalanan yang sangat dahsyat. Orang dalam kubur, tuan-tuan, ramai yang duduk dalam kubur lagi lama daripada hidup dia dekat dunia ni. Hidup kat dunia 50 tahun, tapi dalam kubur dah 100 tahun dah. Dia meninggal 1 tahun lepas. Bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat ni? Kan? Kita sendiri pun tak tahu bagaimana perjalanan kita dalam kubur. Sampailah kita bermusafir, berhijrah kita ke fasa yang kelima. Apa dia? Iaitulah daripada alam barzah, kita akan dibangunkan serentak ke alam mahsyar. Alam mahsyar yang cukup menakutkan. Manusia dibangunkan serentak, semua bangun. Kenapa orang-orang yang kafir, orang yang berdosa akan kata, aduhai celakanya, siapalah yang kejutkan kami ni sedang berehat? Kenapa? Kerana bila berlaku saja kiamat, maka seluruh makhluk dimatikan, termasuklah malaikat-malaikat azab dalam kubur, semua mati. Maka seolah-olah itu kerehatan bagi orang kafir dalam kubur. Dia rasa berehat sekejap. Sebenarnya itu hanyalah sementara. Bila dibangunkan balik makhluk semua, dia bangun dalam keadaan dia takut. Dia kata, siapalah kejutkan kami ni baru nak berehat? Orang yang beriman, beramal soleh, dia sabar nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Dihimpunkan kita semua. Kita akan dihalau ke satu tempat yang panggil padang mahsyar. Di situlah makhluk-makhluk Allah yang semuanya yang Allah ciptakan dihimpunkan sepadat-padat manusia. Alam roh dah padat dah dengan manusia, tapi sebenarnya di dalam alam mahsyar semua makhluk, termasuk binatang-binatang, gajah ke, monyet ke, ikan ke apa, semua dihidupkan. Semua dibicarakan oleh Allah Ta'ala tanpa terlepas walaupun sepenat zarah. Tapi sebelum tempoh bicara itu, manusia dibiarkan begitu saja. Allah tak pedulikan kita. Tak peduli, tuan-tuan. Duduk dalam, kenapa ni? Nak tunggu apa ni? Tanya. Tak ada. Masing-masing tak fikir masing-masing dah. Nak tunggu apa ni? Duduk dekat dalam keadaan gelap, takut. Benda nak tunggu ni? Lama. Ada mengatakan sampai 500 tahun. Kemudian baru datang cahaya. Panas. Duduk dibiarkan lama. Kita buat apa sini ni? Mana pergi semua apa benda buat ni? Nak bicara bila nak bicara ni? Bila nak hisap ni? Mana syurga, mana neraka? Tak tahu. Dibiarkan, tuan-tuan. Masa itulah yang terlindung daripada siksaan mahsyar ketika itu ialah mereka yang bernaung di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Kita minta kita duduk dalam naungan arasy Allah Ta'ala. Bernaung di bawah naungan rahmat Allah. Ketika itu manusia duduk dalam naungan arasy Allah ini, dia tak fikirlah makhluk lain yang terbiar kat padang mahsyar tu.
kerana dia dah selesa dah. Kata Nabi SAW, umatku 70,000 tahun. Umatku 70,000 orang akan dibenarkan duduk di bawah naungan arsy Allah. Wih, ramai 70,000 tuan-tuan 70,000 orang tuan-tuan yang boleh duduk ataupun terpilih duduk bawah naungan arsy Allah. 70,000 kita rasa ramai. Sahabat Nabi pun ada riwayat mengatakan 140,000 orang. Ada ke cantik itu tuan-tuan? Sahabat Nabi 140,000. Kita ni dah saki-baki ni kan. Lalu adakah kita berpeluang nak duduk bawah naungan arsy Allah, naungan rahmat Allah di padang mahsyar? La ta'natu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Berdoa terus, ya Allah. Dalam doa jangan lupa selitkan, ya Allah, lindungilah aku di bawah naungan arsy-Mu di akhirat nanti. Ya Allah, matikan aku dengan kalimah la ilaha illallah. Sentiasa berdoa untuk kematian dan juga akhirat kita. Jangan berdoa di dunia semata-mata. Ya Allah, murahkan rezeki aku, ya Allah. Ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleh, ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusanku, ya Allah. Ini semua bersifat dunia. Minta di akhirat nanti, ya Allah, pilihlah aku duduk di bawah naungan arsy-Mu, ya Allah. Kemudian tuan-tuan, setelah dikumpulkan melalui satu proses bicara dan sebagainya, kita pindah ke fasa yang seterusnya, fasa yang ke-6. Fasa ke-6 apa dia? 2 tempat saja tuan-tuan, syurga atau neraka. Syurga atau neraka, tak ada tengah-tengah. Aku nak duduk tengah lah, border dia kan. Tak ada tuan-tuan. Syurga atau neraka, mana kita akan pergi? Bergantung pada amalan kita. Lalu setelah semua manusia masuk dalam syurga, manusia yang lain masuk dalam neraka, ketika itulah Allah dekatkan syurga dan neraka seolah-olah sebelah. Dan ketika itulah Allah ciptakan satu makhluk yang seakan-akan kibas. Kibasnya apa? Macam kambing lah. Duduk kat tengah tu, syurga dan neraka. Semua makhluk tengok. Apa benda ni? Kambing ni. Apa benda kibas ni? Allah tanya pada penghuni neraka, wahai ahli nar, kamu tahu tak apa benda binatang ni? Apa benda ni? Jawab ahli neraka, kami tak tahu dan kami tak nak ambil tahu. Kami terseksa sekarang ni. Tanya pula pada ahli syurga, wahai ahlul jannah, kamu tahu tak apa benda binatang ni? Kami tak tahu, engkau lebih mengetahui. Maka ketika itulah Allah katakan, inilah makhlukku yang aku ciptakan sewaktu kalian diciptakan, iaitulah al-maut tadi. Al-maut yang diciptakan dalam roh tadi, ketika itu dizahirkan dalam bentuk binatang. Al-maut inilah makhlukku. Lalu Allah perintahkan malaikatnya menyembelih al-maut tadi, maka disembelih al-maut tadi, maka matilah ataupun binasalah al-maut tadi selama-lamanya. Maka menjerit ahli neraka, bersorak gembira ahli syurga. Kenapa ahli neraka menjerit? Sebab dia tahu bila al-maut tak ada lagi, bermaksud mereka kekal hidup selama-lamanya dalam neraka. Wa iyazubillah dzalik. Ahli syurga gembira kenapa? Bila tidak ada lagi kematian, bermaksud mereka tidak ada lagi penderitaan, musibah, kematian. Mereka hidup kekal abadan abadah selama-lamanya, sehinggalah selama-lamanya. Bila selama-lamanya tu? 1000 tahun? Sampai 1000 tahun? Tak. 10,000 tahun? Sampai 10,000 tahun? Tidak. 100,000 tahun? Tak sampai. Tidak sampai bila-bila. Inilah keadaan yang kita akan pilih nanti tuan-tuan. Maka hijrah kita, perjalanan kita masih panjang tuan-tuan. Tak habis cerita tuan-tuan. Ya, dalam masa waktu maghrib ni isyak tak sempat tuan-tuan. Ya. Itu pun kalau kesudian pengurusi panggil sekali lagi, barulah boleh rumus tuan-tuan. Ya. Kok sudi, kok katalah macam lantak lah cari orang lain kan. Ikutlah kan. Tapi nak cerita ke bahawa inilah perjalanan yang kita lalui. Kita baru stesen yang keberapa tuan-tuan? Roh, rahim, dunia. Baru stesen yang ketiga. Ada separuh lagi, banyak lagi stesen-stesen yang lain, next station kita yang lain tuan-tuan. Maka jangan sia-siakan, inilah stesen untuk kita bercucuk tanam. Tuaiannya nanti dekat sana nanti, stesen yang berikutnya ya? Maka jangan sia-siakan masa ada. Hijrahkan diri kita. Hijrah bagaimana? Daripada yang baik kepada lebih baik, daripada kurang baik menjadi baik, daripada amal sedikit tambah lagi amal sikit, daripada amal yang ada istiqomah. Maka inilah hijrah kita. Mungkin kita tak mampu nak berhijrah, berdakwah keluar, tapi berdakwahlah dengan diri kita sendiri dan berdakwahlah untuk keluarga kita sendiri. Cukuplah, kerana kita semua dilahirkan sebagai pemimpin. Bukan pemimpin pada orang lain, pemimpin untuk diri sendiri nanti. Untuk apa? Besok ke akhirat senang nak berbicara depan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab tuan-tuan. Minta maaf atas keterlanjuran kata-kata. Saya nak cerita sikit kenapa saya dipanggil undertaker. Sebab saya selain daripada menguruskan jenazah,
Saya juga pernah mengikuti satu kursus tentang pengawitan mayat, embalming and undertaker nama dia kan, kursus tu di Filipina, yang mana kursus ini mengawet mayat yang boleh simpan lama sampai seminggu, sampai sebulan. Kita orang Islam tak payah awet pun. Awet ni biasanya orang yang bukan Islam, dia simpan dalam gereja dia 7 hari nak buat semayang. Maka daripada mayat tu reput, maka dia akan awet mayat tu supaya kekal lama. Tapi orang Islam ni tak payah pun. Tapi kepada jenazah yang nak bawa balik ke luar negara, orang Malaysia meninggal kat luar negara nak bawa balik ke Malaysia, maka perjalanan itu mesti melalui prosedur pengawitan mayat dahulu. Cukup menakutkan dan cukup mengerikan menyeksa mayat, tuan-tuan, dengan keadaan darah kita dibuang habis. Buang habis, bukan buang macam mana dia tebuk urat di ari-ari kita ni ataupun di tengkuk kita ni, keluarkan darah kita, kemudian dia akan masukkan satu ubat formalin 12 liter dalam badan kita sehingga mayat kita keras. Belum habis lagi, perut kita akan ditebuk, akan satu besi panjang. Besi panjang tu dipanggil teroka. Teroka ni lah yang akan merodok bahagian jantung, limpa, hati, paru, usus, semua apa abdomen kat dalam badan ni, semua dirodok. Buat apa? Nak hancurkan, menjadi cavity hancur. Dan di hujung teroka tu dia ada lubang-lubang yang menyedut keluar semua hampas-hampas tu. Sedut, kosong semua badan tu, tuan-tuan ya. Inilah perjalanan bagi orang yang nak bawa balik jenazah ke luar negara. Tuan-tuan, kalau meninggal luar negara, ke bumi situ je. Jangan bawa balik, seksa mayatnya. Ada cerita sebaliknya tapi tak sempat. InsyaAllah mungkin lain kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Minta permohonan maaf atas keterlanjuran kata-kata dan masih ambil. Sekali lagi saya kenakan nama saya Ustaz Rafi Zainal, merupakan pengurusi eksekutif Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Boleh tengok Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Di situ banyak perkongsian yang kami share tentang kematian dan sebagainya. Ya, sekadar itu, terima kasih kepada pengurusi dan semua yang hadir. Kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.